Bapak dan puan-puan, sila duduk pada tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Yang berbahagia Tuan Anita saya Fadil Aliuddin, Pengurusi Jabatan Kuasa Program Santai Bersama. Yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Qasim Ilyas Hafiz, yang dihormati Ustaz Ramlinau daripada Yani Jaman Sabah, yang dihormati Setiausaha Usia Bahagian Persiapan Saudara Rusli, yang berusaha akan buat kita dalam melaksanakan program pada malam ini, yaitu Saudara Baharudin sebagai pegawai khas kepada yang berbahagia, Dirjen Jabatan Ketua-Ketua Jabatan Kerajaan Sekutuan dan Negeri, seluruh jabatan kuasa program ini, seterusnya tuan-tuan dan puan hadirin yang dihormati sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertamanya kita sama-sama rafakkan kesyukuran kita dapat berkumpul dalam satu majlis ilmu, lebih-lebih lagi bersama dengan antara ilmuwan agama yang tersyuhur di negara kita Malaysia. Hadirin sekalian, selama ini kita hanya cuma melihat di kaca televisor, YouTube dan sebagainya. Namun ketika dan saat ini beliau ada bersama dalam kita. Hadirin sekalian, bagi pemula dan berkat majlis ilmu kita pada malam ini, majlis ujian untuk persilakan Tuan Imam Suhaimi Maulud, Imam Daerah Dalawan bagi memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, segala kepujian dan kesyukuran dipersembahkan kehadirat-Mu ya Allah, di atas limpah rahmat perlindungan pada kami sekalian dengan aman tentram, sihat walafiat dan selamat sejahtera. Kami memohon kepada-Mu ya Allah, semoga dipertemukan perpaduan, dipereratkan persaudaraan, dan diperkuatkan keazaman, hasrat dan cita-cita agar sentiasa mendapat keridaan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami juga memohon kasih sayang-Mu ya Allah, agar jiwa dan kehidupan kami berada dalam aman di dunia, agar kami dapat menyemarakan bumi
seperti mana yang Engkau perintahkan. Maka daripada Engkaulah sahaja ya Allah kami memohon bantuan dan pertolongan. Allahumma akramal akramin, kami dengan segala rendah diri memohon agar Engkau kurniakan kami dan hamba-hambamu sekalian dengan taufik dan hidayah sentiasa di bawah pimpinan dan petunjuk-Mu ya Allah. Mudah-mudahan segala usaha dan amal yang kami tunaikan akan mendapat sepenuh kejayaan dalam keridaan Rasulullah sepanjang zaman. Ya Malik, Ya Qudus, peliharalah kami dan negara kami ini ya Allah, serta seluruh negara Islam daripada sebarang huru-hara, dari ancaman musuh dari luar maupun dari dalam. Peliharakanlah perpaduan kami, periratkanlah tali persaudaraan di antara kami. Semoga hidup kami sentiasa berada dalam keadaan selamat sejahtera, aman, damai yang berpanjangan. Ya Allah, Ya Mujib, Ya Allah, kami juga memohon kepadamu agar diberi peliharaan, keselamatan dan kesihatan ke atas yang berbahagia Datuk Muhammad Kazim alias Al-Hafiz serta ahli rombongan sekalian. Semoga dijauhkan dari segala kesulitan maupun kesusahan walau di mana mereka berada. Bekalkanlah mereka dengan rahmat kebijaksanaan. Semoga mereka dapat melaksanakan tugas dengan penuh cemerlang atas agama, bangsa dan negara tercinta ini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, siraman barakah dan hasanah, mujahadah dan hikmah, rahmat dan sakinah kepada mereka yang merancang dan menjayakan majlis ini serta semua yang hadir pada hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih di atas pimpinan bacaan itu tadi. Hadirin sekalian, orang bilang tidak kenal maka tak cinta. Untuk itu suka majelis bacakan sedikit data penceramah yang kita datangkan jauh daripada Perak. Lahir pada tahun 1972 daripada Kampung Batu Kurau, Perak. Dan kini beliau pengasas dan pengursi Pusat Pendidikan Al-Barakah. Sebagai maklumat yang berbahagia datang, saudara-saudara kita ini datang daripada beberapa daerah yang berhampiran daripada daerah Nabawa, yang datang daripada Tenong, yang datang daripada Tambunan, Keningau, Suk, dan daerah Nabawan ini sendiri. Sebagai tanda cintanya kita kepada ilmu, mari kita sama-sama bagi tepukan yang cukup gemuruh kepada kita. Hadirin sekalian, kita akan disajikan dengan satu maudhu maupun tajuk yang insya Allah memberi dan mengukuhkan lagi silaturahim, toleransi, serta solidariti walau di mana jua kita berada, yaitu keluarga Malaysia. Hadirin sekalian, dengan tanpa dan masa yang telah disediakan, majelis mencampur dan persilakan yang berbahagia Datuk Ustaz Muhammad Kazim Ilyas Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramah. Dipersilakan. Tadi pas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq wa innaka laminal mursalin. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengacara majlis yang saya hormati, barisan penganjur daripada pihak Yadin, Jain, Usia, Badan Dakwah Nabawan, pejabat daerah Nabawan, khususnya pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun dah tak ingat berapa lama dah saya tak sampai ke Sabah. Saya rasa lebih daripada 5 tahun saya tak sampai ke Sabah. Lama gila. Gila pun tak lama macam itu, tuan. Terima kasih pada pihak Yadin, terima kasih pada pihak Rustia yang menjemput saya. Sampai saya tak tahu nak cakap apa malam ni. Nak mula dari mana pun tak tahu. Bagaimanakah ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan. Tiap mada berkisah, tiap wajah bererti. Manakah ilhamku, cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir 1000 tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan? Di saat begini aku merindukan. Dengarkanlah panggilanku, dengarkanlah lagu untukmu. Angin lalu kau sampaikan salam rindu. Kan hujan lagi, tuan-tuan. Saya dia orang panggil gegar bagasa, tapi saya tolak, tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati. Baik, tuan-tuan yang saya hormati, InsyaAllah pada malam ni kita akan sentuh beberapa perkara. Mudah-mudahan kita dapat manfaat atas program yang kita adakan pada kali ini. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah Ta'ala sebut, tidaklah dijadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah. Bukan saja-saja Allah jadikan kita atas dunia ni nak makan-makan, lepak-lepak. Allah jadikan kita dalam dunia ni bukan nak seronok-seronok. Allah Ta'ala jadikan kita atas dunia ni untuk beribadat kepada Dia, untuk sembah Dia. Dan Allah Ta'ala sebut, tidaklah aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat, untuk sembah Allah, beribadat kepada Allah. Jadi yang kena sembahyang, yang kena buat ibadat bukan setakat manusia, jin pun buat ibadat. Tah malam ni pun jin dengar ceramah, cuma tak nampak je kak. Kalaulah kita nampak jin, dengan saya pun lari sekali. Rupa dia tak macam mana kita pun tak tahu. Tetapi Allah Ta'ala sebut dijadikan kita ini untuk beribadat kepada Dia.
Dan Allah jadikan pula pada kita ni tuan-tuan kehidupan. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan sesungguhnya kami jadikan kamu, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ, dan sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu adalah di bumi. Ulang balik, walaqad makkannakum fil ard, sesungguhnya kami jadikan tempat tinggal kamu di bumi. Sebab tu akak-akak tak boleh duduk di bulan. Jangan bercita-cita pula. Kita orang cadang next year nak pergi bulan. Kenapa? Boring lah dekat Nabawan. Nabawan tak seronok. Dekat bulan best kata dia. Datang pula orang sebelah pula, kita orang nak pergi planet Mareh, lagi jauh kata dia. Kenapa tak nak pergi, tak nak tinggal di Nabawan? Di Mareh lagi seronok, warna merah semua. Datang orang depan pula cakap, kita orang nak pindah ke planet Matahari, lagi seronok, panas saja. Allah Ta'ala sebut terang-terang dalam Al-Quran bahawa tempat tinggal kita hanya di bumi. Walaqad makkannakum fil ard, dan sesungguhnya tempat tinggal kamu hanya di bumi. Tuan-tuan, kita tak boleh hidup di tempat lain. Kalaulah abang kita ni boleh hidup di tempat lain, undang-undang takkan tertegak, peraturan tidak akan tertegak, segala-galanya tak boleh tertegak. Sebab tak boleh berlaku. Saya buat contoh. Sebuah kedai emas di Pekan Keningau dirompak pagi tadi. Kerugian dianggarkan RM100,000. Pihak polis percaya perompak-perompak itu telah melarikan diri ke bulan. Agak-agak bila nak kena tangkap, tuan-tuan? Sampai ke sudah tak kena tangkap. Sebab itu manusia tak boleh hidup di sana. Allah sebut bahawa tempat tinggal kita hanya di bumi. Maka di bumi sahajalah, tuan-tuan. Sebab hari ini ada orang yang bercakap melepasi Al-Quran. Dia bercakap mengatasi Al-Quran. Dia kata dah jumpa air di bulan ada kehidupan, di planet Mareh ada kehidupan. Kan pelik itu. Ada orang kaya di India telah membeli tanah di bulan. Apa dia nak buat, tuan? Apa kejadaknya dia beli di bulan? Sihat ke tak sihat? Yang ada air, yang ada udara, yang ada pokok, yang ada buah-buahan, yang ada makanan, yang ada kehidupan, kata Allah, di bumi sahaja. Jadi akak-akak berhati-hati, abang-abang berhati-hati. Jangan mempercayai sesuatu benda melebihi, mengatasi dan menolak Al-Quranul Karim. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab kita diajar bertahun-tahun benda yang bercanggah dengan Al-Quran. Wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika aku berkata kepada malaikat, aku nak jadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi. Manusia itu namanya Adam. Adam sebagai khalifah di atas muka bumi. Manusia pertama Adam. Kita berasal daripada siapa? Adam. Tapi kita diajar manusia dari buruk, manusia dari monyet. Siapa sini daripada beruk? Angkat tangan macam saya. Cuba saya sebut macam ni, akak-akak marah tak? Tuan-tuan sedang hadirin yang saya hormati, tuan-tuan hadirin hadirat, anak-anak cucu beruk yang saya hormati, marah tak? Marah. Kita anak cucu Adam, tiba-tiba dia kata anak cucu beruk.
Astaghfirullahalazim. Bengong betul tuan. Bukankah dah bercanggah antara Adam dengan beruk? Takkan Nabi Muhammad yang mulia asal dari beruk? Takkan Nabi Adam asal dari beruk? Nabi Isa dari beruk? Takkan seorang Nabi asal daripada beruk? Ini satu benda yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan kehidupan yang normal. Sebab itu Islam datang kepada kita, Al-Quran datang kepada kita, membawa cahaya minaz zulumati ila nur, daripada gelap pada cahaya. Tuan-tuan cuba tengok di luar sana gelap, di dalam ini bercahaya. Di sini lebih terang, di sini lebih nampak, di sini lebih jelas. Di luar sana tak nampak, kabur, gelap. Begitulah bandingannya. Kalau kita menolak Islam, menolak Al-Quran, kita berada dalam kegelapan. Tetapi bila kita mengambil Islam, mengambil Al-Quran, kita berada di dalam cahaya, terang. Bukan setakat kita jadi senang, binatang dan segala makhluk jadi seronok apabila Islam itu diambil. Cerahnya seronok. Cuba tengok malam ni, burung pun seronok, berlega-lega di atas kepala kita. Sedar-sedar dia berak saja atas kepala kita. Allahu Akbar kabira. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah kata, kami jadikan kamu di atas dunia ini ada kehidupan. Akak-akak, abang-abang jangan takut. Selagi belum mati, selagi itu kita ada rezeki. Selagi kita bernafas, selagi itu kita akan ada rezeki. Allah jamin rezeki kita. Jangan takut. Jangan tuan-tuan kata, ya Allah, kamu ni asyik bersalin saja. Abang-abang marah pada isteri. Tahun lepas bersalin, tahun ini bersalin, ya Allah, nanti apa kita nak makan? Isteri dia jawab, abang, kalau saya duduk seorang-seorang, tak ada siapa kacau, tak adanya saya bersalin, abang. Dah abang kacau saya, bersalinlah saya. Astaghfirullahalazim. Tuan-tuan, saya jumpa satu family, suami isteri, anak dia 24 orang. Masya Allah. Boleh main bola sepak. Cristiano Ronaldo seorang, Messi seorang, Harry Maguire seorang. Oh ya Allah ya Rahman, 24 orang, satu ibu, satu bapa. Ramai gila. Subhanallah. Tapi mereka boleh hidup, tak ada kelaparan, tak ada kebuluran, tak ada kesusahan. Tuan-tuan, saya baru balik dari Madinah. Saya pergi Madinah minggu lepas. Saya pergi sebab saya nak cari satu perigi, dua perigi yang pernah dibasuh oleh Nabi SAW. Nabi ambil air perigi tu, ada orang kampung cakap, Rasulullah, perigi ni beracun. Rasulullah ambil, Rasulullah ludah balik air dalam perigi. Perigi itu airnya jadi manis, boleh diminum sampai sekarang. Dulu tak boleh pergi, tetapi sekarang bila kita pergi menggunakan visa pelancong, kita boleh pergi. Tapi ramai orang tidak tahu, sebab jarak dia 2 jam setengah daripada Madinah. Dan saya dapat 2 perigi daripada Nabi SAW punya perigi itu. Satu perigi yang Nabi duduk, Nabi minum dia, Nabi duduk di situ. Satu lagi perigi yang Nabi ludah kepada dia, dan air perigi menjadi jernih, menjadi bersih sampai sekarang. Dan bila saya sampai di situ, tuan-tuan, dia bukan ada kebun kurma, dia tidak ada pokok, dia tidak ada kebun. Dia semata-mata batu. Kawasannya adalah batu, kawasannya adalah gurun, kawasannya adalah pasir, padang pasir panas 52 darjah Celsius. Panas, tuan-tuan.
Tetapi bila kita ambil air dia, pam keluar, air dia sangat dingin, airnya sejuk. Dan bila diminum airnya, subhanallah, manisnya air dia, sedapnya air dia tuan-tuan, segarnya. Soalannya, bagaimana Allah jadikan di tengah-tengah padang pasir, di tengah-tengah batu, ada air yang begitu baik, ada air yang begitu jernih, yang tak pernah kering sejak daripada zaman Nabi SAW sampailah sekarang, tuan-tuan. Sebab itu Allah Ta'ala sebut, selagi mana awak hidup, selagi mana awak bernafas, selagi itulah rezeki akan sampai pada kita. Anak yang baru lahir pun Allah bagi rezeki. Adik, cuba tengok baby yang baru lahir, bercakap tak pandai, SPM pun tak ada. Bercakap tak pandai, SPM tak ada, apa pun tak ada. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi rezeki pada dia. Apa rezeki dia, Ustaz? Ibunya memberikan susu badan pada anak dia. Dan bila dia letak saja dekat susu ibu dia, dia pandai mencicip susu ibu dia. Adakah budak yang baru lahir tadi dihantar kursus baby cara-cara mencicip susu ibu? Dia mana ada krosos, letak dekat sini tuan-tuan, elok aje. Dapat rezeki, belah kanan ada susu, belah kiri pun ada susu. Begini mak dia selak, minum 5 kilo budak tu sekarang. Daripada 2,5 kilo naik 4 kilo. Begini susu badan dia. Siapa yang berikan? Allah. Selama roh, ya tuan-tuan, saya beberapa kali saya ceramah, ibu-ibu yang besar yang menyusukan baby datang dengan ceramah saya. Menangis pula anak dia. Begini dia buka, begini dia selak. Sudah tuan-tuan. Astagfirullahalazim. Saya yang paling saya takut kalau saya ceramah, orang perempuan duduk bersila kat depan. Yang ni paling saya takut. Kalau duduk atas kerusi tak apa, kalau bersila tu saya susah hati. Pakai jubah, pakai baju kurung. Bila duduk bersila, kadang-kadang dia lenguh. Bila dia lenguh, dia lunjur kaki. Bila dia lunjurkan kaki, dia nak bersila balik, dia angkat kain. Dia terangkat kain yang atas je, yang bawah tak angkat sekali tuan-tuan. Begini angkat. Tak tengok macam bazir pula. Allahu Akbar. Yang mana faham, tak faham sudah tuan-tuan. Masya Allah. Jadi kakak yang mana nak selak kain telunjuk kaki tu, berhati-hatilah. Anda mampu mengubahnya. Tuan-tuan yang saya muliakan, sebab tu adik-adik, jangan takut, rezeki Allah ada. Jangan kita kata nanti nak makan apa, nanti nak makan apa. Sampai bila-bila pun ada rezeki tuan-tuan. Sebab Allah ini, dia maha pemurah, Allah maha mengasihani. Rezeki bukan setakat pada air. Rezeki bukan setakat ada minuman. Rezeki daripada Allah sangat luas. Sebab Allah Ta'ala sebut, Innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya Allah ni maha kaya. Baik, apa dia rezeki yang kadang-kadang kita lupa? Apa rezeki yang kadang-kadang kita tak ingat? Yang pertama, rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita pasangan hidup. Rezeki tu Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita suami. Tu rezeki. Berapa ramai yang belum dapat rezeki isteri? Siapa Ustaz? Ni anak-anak ni seorang pun belum dapat lagi tu. Tobatlah hum belum dapat. Siapa yang dah kahwin angkat tangan? Belum tuan. Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita isteri. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara tanda kekuasaan Allah ialah dia jadikan kita, pasangan kita, daripada jenis kita sendiri.
tanda kekuasaan Allah, Allah bagi kita pasangan. Kita selalu nampak tanda kekuasaan Allah ada di langit, bintang, bulan, matahari. Tanda kekuasaan Allah ada pada hujan. Tanda kekuasaan Allah ada dalam laut. Tanda kekuasaan Allah ada dalam udara. Tanda kekuasaan Allah ada pada burung. Macam mana burung balik ke sarang? Macam mana dia tahu? Ada signboard. Ada signboard. Macam mana lebah balik ke sarang? Pagi-pagi dia keluar mencari bunga. Kemudian dia balik, ada dia tahu. Nak bawaan kanan, keningau kiri. Ada kan? Tetapi dia tetap balik ke sarang dia. Dan dia tak pernah sesat. Tanda kekuasaan Allah ada pada burung. Ada ular yang patuk orang, dia pindahkan bisanya dalam badan orang. Tetapi dia sendiri ada bisa, dia tak mati. Dia patuk orang, dia pindahkan bisa pada orang, orang mati. Dalam badan dia ada bisa, tapi dia tak mati. Tanda kekuasaan Allah. Kadang-kadang kita mengagungkan tanda kekuasaan Allah di luar. Kita lupa nak mengagungkan tanda kekuasaan Allah dalam rumah. Siapa dia? Isteri kita, suami kita. Allah sebut dalam Quran, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kami jadikan kamu pasangan kamu daripada jenis kamu sendiri, daripada kalangan manusia, laki-laki dan perempuan. Jadi tuan-tuan, bersyukurlah Allah Ta'ala bagi rezeki pada kita, namanya isteri. Jangan tak bersyukur. Dah ada isteri sendiri, duk tengok isteri orang. Ini penyakit. Dah ada isteri sendiri, tak tengok isteri sendiri. Tengok pun dengan hujung-hujung mata je, menyampah. Bila isteri dia berjalan ke dapur, dia tengok macam itu. Silap kahwin dengan dia. Alignment lari, balancing out. Aduh, sayang betul abang. Akak-akak pula tengok suami pula duk condemn suami. Ai semen, malang betul aku dapat suami macam ini. Dah lah, ya Allah. Dia tengok gambar Syahrul Khan, ya Allah, handsome-nya. Tengok suami dia, apa pun tak ada. Syahrul Khan ada juga bulu dada, yang suami dia bulu apa pun tak ada. Aduh, penyakit betul tuan-tuan. Abang-abang bersyukur dapat isteri. Kenapa? Berapa banyak pahala kita meningkat bila kita mempunyai isteri. Kalau dulu kita sembahyang seorang-seorang, Allahu Akbar, sekarang isteri di belakang 25 kali ganda, 27 kali ganda. Bayangkan kalau jemaah dengan isteri dapat 27 kali ganda, baru seorang. Kalau 4 isteri, wow. Yang mana faham, tak faham sudah. Ini yang malas aku dengar ceramah ni, menyampah ustaz ni. Sabar, bawa bertenang. Kalau dulu kita makan nasi seorang, pahala. Tapi bila isteri makan sekali, berasnya kita beli, kita yang beli, kita yang kerja, dia makan. Setiap satu suap yang dia makan dapat pahala. Banyaknya pahala abang. Tu nama dia rezeki. Sebab tu kita kena susah hati kalau isteri tak makan. Kena susah hati. Jemputlah makan leha. Tak lalu. Tak ada selera. Susah hati kita. Jangan cakap alhamdulillah jimat duit aku. Salah tu. Abang-abang kalau dapat isteri yang kuat makan, untung. Pahala banyak. Depan TV makan, di dapur makan, atas katil makan. Sedang dengar ceramah pun makan. Ada orang dia tunggu je Ustaz Kazim tengok belah lain, dia ada macam itu. Bila Ustaz Kazim tengok dia diam. Bila tengok sana, ngak pelan tuan. Lantak akak-akak lah nak makan ke nak minum ke, janji kita duduk dalam majlis ilmu. Abang-abang, bila kita dapat isteri, Allah Ta'ala bagi jodoh, Allah Ta'ala bagi rezeki yang hebat.
Abang-abang ajar dia. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'izuhunna. Kita ajar isteri kita, dapat pahala. Ui, dapat pahala bang. Lihat, mari sini. Abang nak ajar cara-cara semayang. Berapa banyak abang-abang yang ajar? Ke tak pernah ajar? Abang cuba ajar cara saya semayang. Orang laki-laki angkat takbirnya buka ketiak. Allah. Ini laki-laki. Orang perempuan kepit sikit. Allah. Berapa ramai orang perempuan semayang bunyi lain. Menakutkan tu. Itu kalau anak-anak dengar mah takut puaka ni yang rapik kata dia. Hantu jangan pandang belakang. Bukan Allah. Allahu akbar. Kak lehoi. Allahu akbar. Bukan. Padan dengan suaminya pun ajar pun tak betul. Suaminya angkat takbir langsung tak bunyi apa. Usalli. Ini kalau dapat dekat director Ahmad Nispu, tuan suruh saya cakap, tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap, kata dia. Cakaplah bodoh, kata dia. Abang-abang takbir kena dengar pada telinga sendiri bang. Akak-akak dengar pada telinga sendiri kak. Allahu akbar. Allahu akbar. Jangan kuat sangat orang perempuan. Allah. Satu kampung dengar. Jom ajar balik abang-abang tanggungjawab isteri untuk taat kepada suami dia. Tanggungjawab kita sebagai suami, jaga isteri kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Lelaki itu menguasai orang perempuan. Islam nak ajar kepada kita nikmatnya hidup berumah tangga. Orang perempuan rasa selamat di bawah seorang suami. Sepatutnya begitu. Bila nak pergi ke pasar, bila nak pergi ke pasar malam, pesta tanglung ke apa ke, duduk diam-diam biar abang yang beli barang. Ini kadang-kadang pergi pasar Ramadan, punya ramai manusia di pasar Ramadan, isteri dia bawa lauk 5 belah kanan, 5 belah kiri, begini bawa lauk. Hoi ya hoi. Yang suami duduk dalam kereta relax. Tak betul tu. Tak betul. Suami yang kena buat. Engkau duduk dalam kereta, biar hero ni pergi, mak kilau ni pergi, kata dia. Oh, mak kilau kau, supaya isteri rasa selamat. Sebab itu akak-akak kalau dapat suami yang berani, hebat. Dapat suami yang penakut, malang betul nasib. Nak kencing malam-malam pun kejut suami, kejut isteri. Ya, teman abang, mana abang, pukul 2 pagi ni bang, abang nak kencing, kata dia. Penakut gila tuan-tuan. Tuan-tuan yang saya hormati, orang laki-laki menguasai orang perempuan. Maksudnya apa? Menjaganya, memberi makannya, memberi minumnya, memberi kebaikan, kesihatan, pelajaran, ilmu kepada isteri kita. Rezeki dapat suami yang baik. Tapi kalau kita tak dapat jaga macam itu tuan-tuan, wajib atas suami belajar macam mana aku nak menjadi seorang suami yang bertanggungjawab. Kerana apa? Kerana Allah Ta'ala akan hisab di hari kiamat apa yang awak buat dengan isteri awak. Ada 3 golongan yang tak akan cium bau syurga. Masya Allah. Syurga ni adik, kalau daripada sini nak pergi ke syurga 500 tahun perjalanan baru sampai. Wangi syurga dah sampai. Bayangkan,
Syurga dapat dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Oi, saya daripada KL pergi KK 2 jam setengah naik flight. Baru KK dengan KL. Bayangkan 500 tahun punya jauh. Wangi syurga dah dapat dibau. Alhamdulillah, wangian syurga. Nama dia Raihan. Rihanah itu apa dia? Wangian syurga. Jangan kakak jadi wangi dekat suami kita. Bila nak duduk di rumah sembur minyak wangi. Abang-abang wangi dengan isteri. Ini kadang-kadang ketiak ni sejengkal bulu. Gini tengok bola. Isteri sebelah. Alangkah malang nasib aku. Dapat suami ketiak busuk. Ni bila nak datang ramai-ramai macam ni, tolong-tolonglah pakai minyak wangi, tolong-tolonglah sembur minyak wangi. Dah nak bau masam perit. Begini pula duduk. Tak bernafas kita tu. Balik rumah telan Panadol 2 biji. Kenapa? Sebelah bau busuk kita. Adik-adik nanti pakai minyak wangi tau. Dapat ngorat. Baik, ada 3 golongan yang takkan cium bau syurga. Siapa dia? Mudminun khamrin, orang yang mengekalkan minum arak. Dia minum arak sampai dia mati, tak tobat-tobat. Dia kerja dia minum arak, mabuk-mabuk, langgar dia motor, mati. Dia mabuk, tuan-tuan, jatuh tangga, meninggal. Sampai ke mati dia tak bertaubat daripada arak dia. Dia takkan cium bau syurga. Yang kedua, siapa yang takkan cium bau syurga? Aqul walidain, orang yang lawan mak bapak, orang yang derhaka mak bapak. Ni adik-adik, jangan lawan mak ayah. Nah, jangan lawan mak ayah, jangan tengking mak ayah. Aiman, apa? Derhaka tu. Aiman, ya mak, baru betul. Bukan, Aiman, apa? Garang gila. Tak boleh. Dengan mak kena lembut, dengan bapak kena lembut. Allah Ta'ala kata wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kamu berkata pada mak kamu. Jangan kamu kasar pada mak bapak kamu. Tak cium bau syurga dek. Ni akak-akak di sini yang nak kahwin, abang-abang sini yang belum kahwin. Bila nak kahwin, mintalah izin mak ayah. Ayah, saya cadang, saya nak kahwin dengan Cikgu Ros. Ayah izin tak? Ayah cadang, ayah yang nak kahwin dengan dia. Kamu pula yang nak. Sudah, gaduh pula anak beranak tuan-tuan. Hari ni kita anak-anak, hari ni kita boleh dengar cakap mak. Tidur. Esok sekolah. Tidur. Balik dah malam. Balik. Jangan bawa motor laju. Bawa perlahan. Makan. Makan. Tapi banyak benda yang kita bantah, ramai yang bantah bab apa? Bab jodoh. Ayah nak kamu kahwin dengan anak ketua kampung. Tak nak. Tak nak kahwin. Perempuan tu bagus untuk kamu. Tak nak. Yang tu yang bantah. Mak tak setuju kamu kahwin dengan dia. Jauh sangat lelaki tu. Mak tak setuju. Kalau orang Semenanjung mak boleh terima. Ini orang Afrika, jauh. Sierra Leone pula. Jauh gila tu Sierra Leone. Anak dia jawab, mak saya tetap nak kahwin. Mak suka ke mak tak suka, saya tetap nak kahwin. Kan derhaka tu. Bila nak dapat redha mak? Bila nak dapat redha Allah?
kalau tak dapat redha mak bapak. Redallah fil redal walidain. Allah hanya suka bila mak bapak awak suka. Bila mak bapak awak tak suka, Allah pun tak suka pada awak. Sebab tu adik-adik cari redha mak ayah. Jangan lawan mak ayah. Selagi mana perintah dia baik. Kalau perintah dia jahat, jangan taat. Kadang-kadang tuan-tuan ada orang yang lawan mak dia. Dia lawan bapak dia. Tak bagi kahwin, nak kahwin juga, kahwin lari. Yang ni yang banyak berlaku. Bila kahwin lari, jangan anggap boleh bahagia. Kalau kita kahwin tanpa restu mak bapak kita, jangan ingat kita boleh bahagia. Ustaz, boleh je bahagia. Saya tengok dalam drama jam 7 petang, itu drama 7 petang. Anak Tan Sri lain tuan. Megah holdingnya. Ini bukan megah holding. Redha mak bapak. Saya buat satu contoh. Saya ni dah 4 kali begini dah duduk tuan-tuan. Sebab apa? Sebab lapik plastik. Kerusi lapik plastik, dia menturun gitu. Naik atas balik tuan-tuan. Kena buang plastik ni. Sayang betul pada apa ni kerusi ni ya. Takut buruk gamak tuan-tuan ya. Baik, ulang balik. Ada satu kes dia kahwin lari dapat anak. Mak bapak tak suka, mak belah sana pun tak suka, bapak belah sini pun tak suka. Dua-dua tak suka. Kahwin juga. Bila dapat anak, anak dia kuat menangis. Masuk hospital, keluar hospital, jumpa ustaz, jumpa perawat tradisional, dijampinya, budak tu tetap menangis. Dia datang jumpa saya. Anak menangis, wiwa, menangis anak ni. Saya tanya dekat bapak dia, abang kerja driver ambulans ke? Wiwa. Dia kata tak, mana tahu berkenan pada budak. Budak tu dah menangis macam siren ambulans lah. Dia kata, ustaz tolonglah ubat. Kami dah jenuh tepuk pintu ustaz. Dah tukar nama macam-macam dah. Bukan kata Ahmad Pintu, Albab, segala Ahmad dah tukar ustaz. Nak kata pasang pun tidak, nak kata sawan pun tidak. Anak kita orang ni kerja dia menangis je ustaz. Kita orang sampai berhenti kerja, ambil cuti tanpa gaji sebab nak tengok budak ni. Asyik menangis. Doktor kata apa? Mungkin dia ada angin pasang. Tak ada ustaz. Mungkin dia ada jantung, dia saluran tak betul ke apa ke. Tak ada apa ustaz, semua sihat. Tapi dia kerja menangis. Saya tanya, masa kahwin dulu, mak bapak suka tak? Masa abang dengan kakak kahwin, mak bapak redha tak? Tolong jawab soalan saya dengan ikhlas. Kita orang kahwin lari ustaz. Mak tak setuju, ayah tak setuju, mak bapak saya tak setuju, semua tak setuju, kami kahwin dekat sempadan ustaz. Sampai sekarang mak tak terima, tak. Ada telefon mak? Tak. Ada telefon ayah? Tak. Ada dia orang call cari? Tak. Kalau gitu balik kampung, bawa anak ni pergi minta maaf. Awak ada salah dengan mak bapak awak. Awak ada benda tak betul. Pergilah minta maaf walaupun mak tu tak izinkan. Tapi sekarang ni dah dapat cucu. Mudah-mudahan Allah izinkan supaya terbuka pintu hati mereka. Pergi balik minta ampun. Jangan ingat bila kita lawan mak ayah kita tuan-tuan, hidup kita senang. Nak senang, taat pada mak bapak. Ustaz, saya pun ada pilihan saya ustaz. Saya pun ada kawan saja. Saya pun ada girlfriend saya. Orang tenom ustaz. Saya orang Nabawan, orang tenom cantik lah, match lah ustaz. Tapi mak saya tak terima. Bukan mak tak terima, mak suruh buat elok-elok. Habis tu awak ingat saya tak ada makwa? Saya pun ada makwa. Saya pun ada girlfriend. Tiba-tiba mak saya datang jumpa saya. Kazim, ya mak, kahwin. Saya pun ada girlfriend. Ustazah, ya. Mak nak awak kahwin dengan dia. Mak, saya muda lagi mak, saya nak sambung belajar. Kahwin. Baik mak, tak bantah. Mak,
Duit tak ada. Mak belanja, tapi ada duit, bayar balik. Baik mak. Begitulah sejarah saya kahwin tahun 1994. Saya tak bercinta pun, saya tak kenal pun, saya tak pernah pergi rumah bakal mertua, saya tak pernah pergi rumah dia, tak pernah lepak rumah dia, tak pernah beraya dengan dia, tak pernah jumpa. Habis tu bila masa ustaz jumpa, tak jumpa. Yang jumpa siapa? Mak saya dengan keluarga dia. Bila first time jumpa keluarga dia? First time jumpa bila hari akad nikah. Bila hari akad nikah baru nak jumpa. First time dia orang tengok saya pun first time tengok keluarga mertua saya. Mak saya uruskan. Dia tunjuk gambar, dia tunjuk ini. Tahun 94. Akhirnya pergi akad nikah nak kahwin. Naik kereta 3 buah, kereta 4 buah kereta. Kereta mak saya dengan abang saya kat depan, saya kereta tengah-tengah. Jalan sempit. Bila berselisih kereta mak saya lepas, kereta saya sangkut tak lepas. Kena tunggu kereta orang sebelah lalu. Macam dekat jambatan tuan-tuan tadi tu, jambatan kayu tu kan, yang sebelah tu. Macam itulah lebih kurang ni. Mak saya lepas, saya pula sangkut, kereta lain lalu, baru saya boleh lalu. Akhirnya saya hilang mak. Handphone tak ada zaman tu. Mak hilang. Mana pula mak aku pergi? Ya Allah, mana pula kenduri kahwin aku ni? Ya Allah, teruskan perjalanan anda. Bila sampai ada kenduri kahwin dekat sebuah rumah, saya kata, ha tu, alhamdulillah sampai juga kita. Bila saya keluar kereta, perbetulkan songkok, perbetulkan baju Melayu, bawa hantaran, hoi, hoi, ya hoi. Lintas jalan, ada orang sampai. Hei, bukan di sini, depan lagi. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau saya pergi masuk dalam rumah tu, duduk bersila macam ni je, tak ke mati pengantin tu pula terkejut beruk dia, mana pula orang ni masuk surat khabar harian Metro tau. Begitu punya tak kenalnya tuan-tuan. Sebab saya taat pada mak saya. Bila sampai rumah pengantin, Tuan Naib Qadi dia isi borang, tulis-tulis, dia suruh saya sign. Tolong tengok betul tak betul isi borang ni. Kawan saya kata, ustaz, bukan saya nak kahwin, dia ni nak kahwin. Tersilap pengantin pula tuan-tuan. Akad nikah, selesai akad nikah jam 3 petang. Rombongan saya balik, tinggal saya seorang rumah pengantin perempuan. Apa aku nak buat? Nak berbual dengan siapa? Nak bercakap dengan siapa? Tak ada siapa kenal. Jadi kesumbang dalam. Duduk atas tangga tu, datang syarikat kanopi kemah, bawa lori. Dia angkat kerusi bubuh atas lori, angkat kemah bubuh atas lori. Kesian pula saya tengok pekerjanya 2 orang. Saya pun pakai t-shirt, pakai seluar, tolong angkat sekali. Tiba-tiba bapak mertua saya sampai. Dia tanya pada saya, nak hantar ke mana kerusi ni? Saya kata saya tak tahu. Dia tanya lagi, banyak ke order cuti-cuti sekolah ni? Tak tahu saya. Dia ingat saya pekerja kemah juga. Astaghfirullahalazim. Memang tak kenal. Dia tak cam saya. Tadi pakai songkok, sekarang buka songkok buat kerja pula. Ini pekerja kanopi ni. Tapi tetap saya kahwin. Sebab apa? Mak saya pilih. Kalau mak saya pilih, mesti Allah Ta'ala redha, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan, anak dah 5 dah. Tak ada masalah pun tuan-tuan. Sampai sekarang Allah bagi rezeki, Allah bagi macam-macam benda. Sebab tu adik-adik kalau nak nikmat banyak, taat pada mak, taat pada bapa. Macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi. Yang ketiga, siapa yang takkan cium bau syurga? Nabi sebut wadayus. Ad-dayus.
Saya pergi ceramah di sebuah sekolah menengah. Bila buka soal jawab, baik ada soalan, sila kemukakan soalan. Saya ada soalan Ustaz, satu budak remaja tingkatan 5. Soalan saya Ustaz, saya tidak ada makwa, saya tidak ada girlfriend. Soalan saya, kawan-kawan saya kata saya dayus. Betul ke saya dayus sebab saya tak ada girlfriend? Astaghfirullahalazim. Saya kata kat kawan awak kepala otak, kata dia. Dia kata kalau tak ada makwa tu dayus. Itu bukan dayus. Kalau tak ada girlfriend itu dayus. Bukan. Panjang harakat dia. Awak tak ada makwa lagi bagus, tak ada jerawat naik. Awak tak ada makwa lagi senang, jimat duit. Kalau tidak tiap-tiap malam, tiap-tiap petang, hari Ahad je belanja KFC, habis duit mak bapak awak. Yang dikatakan dayus apa dia? Yang dikatakan dayus ialah seorang suami yang ada isteri dan dia tak jaga isteri dia. Dia ada isteri tapi dia tak peduli isteri dia buat jahat. Dia ada isteri tapi dia biarkan isteri dia buat maksiat. Dia ada isteri, dia biarkan isteri dia melakukan kemaksiatan. Itulah dayus. Tak cium bau syurga. Isterinya kerja apa? Penari gelek. Tergelek. Penari dangdut. Suami duduk di bawah, orang pun tepuk tangan tengok isteri dia. Bravo, awesome, bravo. Duk gelek, terjatuh pula. Aduh. Terus bertukar daripada bravo, siapakah yang salah? Ku tak tahu. Dah bertukar pula lagu dia tuan. Mentah-mentahlah isteri dia TikTok punya orang. Dia biarkan isteri dia ditonton oleh orang lain. Dengan mendedahkan aurat, dengan melakukan perbuatan yang tak betul, dia reda. Maka itulah dayus. Takkan masuk syurga. Jadi abang-abang, kalau rasa nak masuk syurga, jom jaga isteri kita. Ini kadang-kadang kita biarkan isteri kita pakai kain terbelah sampai ke peha. Asal jalan buka, bila buka tutup, buka tutup, buka tutup. Kain belah, dosa pahala. Abang-abang, oi, jaga-jagalah supaya kita masuk syurga dengan isteri kita. Itulah nikmat yang besar. Jom kita didik isteri kita, bagi makan yang halal pada dia, cari duit yang halal bagi isteri makan, cukupkan belanja rumah tangga bagi isteri kita, nafkah zahir, nafkah batin, bagi yang terbaik pada isteri kita. Daripada hujung rambut dia sampai hujung kaki, pakaian dia kita belikan. Ringankan urusan dia. Sebab apa? Isteri ini untuk disayangi, bukan dibenci. Isteri untuk dipelihara, bukan dipukul. Ada isteri yang datang jumpa saya mata lebam, hitam, biru. Saya tanya, kenapa akak? Jatuh tangga ke? Suami pukul. Selalu Ustaz. Saya dah tak tahan Ustaz. Sudah. Ini mesti lama pula menangis ni. Dia pukul saya. Sudah. Saya tak tahan Ustaz. Kalau begitu akak pergi balai polis, report polis. Pergi hospital, buat pemeriksaan doktor. Pergi pejabat agama, minta cerai. Saya tak nak bercerai. Saya tak nak dapat status janda. Kalau begitu akak, sabarlah. Saya dah tak sabar Ustaz. Kalau gitu minta cerai. Saya tak nak janda Ustaz.
Kalau gitu sabarlah kak. Saya tak boleh sabar. Kak, aku hilang sabar kan, aku terajang kamu kak. La ilaha illallah. Kita suruh sabar, dia tak sabar. Kita suruh minta cerai, tak nak pula jadi Kak J. Aduh. Dia tak nak jadi Kak Jan. Kak janda. Janda ni terbahagi dua. Kalau janda muda, Kak Jan. Kalau janda tua, Jentu. Dia tak nak jadi Jentu tu, tak nak. Yang mana faham? Tak faham dah tuan-tuan. Jentu tuan. Satria tak ada ustaz? Satria tak? Tuan-tuan yang saya hormati, masalah dia bercerai ni masalah ke? Saya ulang balik. Adakah bercerai ini suatu masalah? Tak. Ada cerai yang tak boleh. Jatuh talak tapi berdosa. Diceraikan isteri itu dalam haid. Isteri dalam nifas. Isteri sedang berpantang. Aku ceraikan awak. Jatuh talak tapi perbuatan awak tu dilarang. Isteri dalam haid, kenapa awak ceraikan dia? Tunggu dia bersih baru nak cerai-cerailah. Ada cerai yang dibenci. Cerai tanpa sebab. Den, mana isteri awak? Dah bercerai. Hai, bila? Malam tadi. Ada masalah ke? Tak ada masalah. Kita orang memang baik. Habis tu kenapa bercerai? Sajalah. Dia ni sewel ke apa? Tanpa sebab dia bercerai. Allah benci. Kenapa? Ada bercerai yang disuruh. Mahkamah suruh cerai. Pihak mahkamah mendapati perkahwinan awak berdua tidak sah. Awak berdua mesti dipisahkan. Bercerai, pisah. Mahkamah suruh. Ada perceraian yang diminta oleh isteri. Sebab suami dia nakal, suami dia berpenyakit, suami dia jahat, suami dia tak layak, maka dia minta fasakh. Silakan. Ada cerai yang berlaku dalam keadaan sunat. Suami dah tak ada hati pada isteri, isteri tak ada hati pada suami, dan dua-dua dah tak boleh melaksanakan tanggungjawab suami isteri. Bercerai lah. Bukan cerai itu dilarang. Cerai boleh menyelesaikan masalah. Sebab itu dalam Islam dia bagi tempoh bertenang 3 bulan, 3 kali suci. Nama dia cooling period. Tempoh bertenang. Sebab tengah marah. Suami kata, aku ceraikan awak. Eloklah, alhamdulillah, seronok sangat bercerai. Merdeka. Itu waktu bercerai. Anak dia kata, mama, merdeka dah habis dah mama. Sekarang hari Malaysia mama, kata dia. 31 Ogos dah habis. Merdeka. 2 minggu lepas bercerai, begini bekas suami dia. Susah tak ada isteri. Ada isteri aku pukul-pukul. Bodoh betul aku ni. Aduh. Yang isteri tu pun begini je ke? Sunyi pula tak ada suami. Walaupun dia garang tapi duit dia bagi. Sudah. Besok fikir lagi. Isteri aku tu baik, dia masak, dia jaga aku. Ya Allah, aku ni bodoh betul lah. Suami aku tu romantik. Kenapa aku tak nampak keromantikan dia tu? Itu nama dia cooling period, bertenang balik. Sebab tu Islam suruh, kalau kamu nak rujuk, sila rujuk. Boleh rujuk, ambil handphone, WhatsApp, Telegram, hantar pada isteri. Akum, Mbak. Isteri pun balas, wakelem. Suami balas balik, wapa tu. Isteri balas, tak ada wapa pun. Nampak?
Ini soalan yang keempat ni lah yang paling penting sekali. Kita hantar dekat dia, ingat kita tak? Bodoh-bodoh jawapan dia. Isteri balas, ingat kita tak? Boleh belah. Sudah tuan-tuan. Bila dia jawab boleh belah, carilah orang lain. Tapi kalau dia kata ingat kita tak, dia jawab apa? Entah, ada harapan. Sebab tu boleh rujuk balik. Bukan maknanya bila bercerai habis. Dia menyelesaikan banyak masalah. Tetapi abang-abang janganlah asyik-asyik cerai, asyik-asyik cerai. Tersilap bagi talak 3. Aku ceraikan kau, talak 3. Teng teng teng. 3. Tiba-tiba nak rujuk balik. Tak boleh. Melainkan isteri tadi kahwin dengan orang lain. Itu yang upah Cina buta. Datang jumpa saya. Dia kata, Ustaz, saya nak buat Cina buta dekat bekas isteri saya. Apa hukumnya, Ustaz? Kenapa yang abang cerai dia? Buat apa talak 3? Saya hari tu, aduh. Dia tanya dekat sekolah saya, ada tak orang yang boleh jadi Cina buta? Agak-agak dah tua jalan ni, gaut ke apa ke, kata dia. Pandai pula awak cari Cina buta. Yang dulu awak ceraikan dia buat apa? Akak-akak kalau bekas suami kita nak Cina butakan kita, jawab tak payah. Minta maaf bang, saya bukan jenis macam itu. Boleh orang sana buat, boleh orang sini buat, saya tak main bang. Kita dah tak ada jodoh, habis abang carilah orang lain, saya cari orang lain. Jangan buat Cina buta. Dia tanya pula, Ustaz, kenapa orang kita panggil Cina buta? Apa masalahnya? Kenapa tak bubuh Melayu buta ke apa buta? Mana saya tahu dah nama orang dulu bubuh Cina buta. Jadi tuan-tuan yang saya hormati, jangan jadi dayus sampai isteri boleh keluar dengan laki-laki lain, isteri boleh beromen dengan laki-laki lain, walaupun atas nama berlakon, walaupun berlakon filem, walaupun berlakon sekalipun. Kalau betul dia pegang, dia duduk atas katil sekalipun, hanya berlakon, suami tengok, suami izinkan, maka suami itu adalah dayus. Oh, tak cium bau syurga. Kalau syurga tak cium, mana pergi? Kalau syurga tak boleh cium, mana pergi? Neraka. Ustaz, salah ke berlakon? Salah ke menyanyi? Isteri saya nak menyanyi dekat kenduri kahwin, salah ke? Isteri saya nak berlakon, salah ke? Bang, saya pun menyanyi ke bang? Saya akan rakam album 10 buah lagu. Agak-agak laku lah. Saya ulang balik lagu-lagu yang lama-lama. Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali. Dari jauh abang datang, sejak lama adik kenang. Ini album saya tu. Dan saya pun baru buat filem. Saya pun baru habis filem. Saya harap filem saya ni boleh lawan Mat Kilau. 100 juta. Nantikan di Pawagam. Ustaz jadi apa Ustaz? Hero lah. Saya minta watak jahat, dia orang tak bagi. Saya nak boleh, kalau boleh Samsing Kuala Lumpur, KL gangster, kasih langsi sama lo, sengat sama lo, tetak sini, tetak sini, tetak sini. Oh tuan-tuan, pengarah kata Ustaz tak layak jadi watak jahat, muka lembut kata dia. Jadi dia orang minta saya tuliskan skrip filem. Saya pun tuliskan skrip. Bila dah siap skrip, bincang lagi, siapa yang paling layak bawa watak Ustaz Kazim dalam filem ni. Filem ni cerita tentang saya tuan-tuan, tentang saya daripada awal sampai saya tua ni buat filem. Dia orang tanya saya, Ustaz, siapa yang Ustaz fikir paling layak bawa watak Ustaz?
Saya kata kalau boleh carilah hero yang muka sama-sama macam saya, hampir-hampir iras macam saya. Siapa Ustaz? Zul Arifin. Dia orang tengok muka saya ni, perasan mana pula lah orang tua ni. Last dia orang kata orang yang paling serupa muka dengan Ustaz adalah Ustaz. Ya tak ya juga. Ustaz lah jadi hero. Dia orang tanya saya pula, Ustaz, siapa yang akan bawa watak isteri Ustaz? Saya kata kalau boleh ambil yang biasa-biasa sudahlah, Rita Rudaini ke apa ke. Nganga lagi sekali pengarah filem tu, mengada-ngada betul Ustaz. Akhirnya dapat satu perempuan jadi berlakon jadi isteri saya. Apa syarat saya buat bila saya nak berlakon? Nombor satu, semua kru filem, semua pelakon filem bila masuk waktu solat, sembahyang. Berhenti, solat, sembahyang. Sembahyang. Semua kena sembahyang. Setuju? Setuju. Nombor dua, yang berlakon dalam filem saya ni semua tutup aurat, termasuklah pelakon perempuan. Setuju. Tuan-tuan tahu tak yang berlakon dalam filem ni pelakon paling seksi di Malaysia? Kalau saya sebut ni tuan-tuan kenal, paling daring sekali, begini jalannya. Bila berlakon dengan saya kena pakai jubah, begini pula jalan tuan. Kalau tidak mendada, begini jalannya. Lakon syarat buat tutup aurat. Yang ketiga, tak boleh pegang-pegang. Tak boleh sentuh-sentuh laki perempuan. Boleh? Isteri saya dalam filem ni tak sentuh saya. Kan kalau suami sakit, apa akak buat apa kalau suami pingsan? Tiba-tiba suami pingsan, kedemuk pingsan, akak buat apa? Abang. Dalam filem tu, abang, gitu je dia buat tuan-tuan. Pegang tidak, apa pun tidak tuan-tuan. Abang. Ustaz kata jangan pegang. Ada seorang je perempuan yang tak tutup aurat sebab dia perempuan Cina. Dia berlakon dalam filem tu jadi budak universiti. Dia seorang je tak tutup pasal dia tak Islam. Yang lain semua buat. Kita buat. Sebab tu abang-abang, kita sebagai suami, kita kena kontrol rumah tangga kita. Allah sebut dalam surah At-Tur ayat 21 sampai ayat 26. Macam mana kita boleh kumpul balik anak beranak kita ni dalam syurga. Seronoknya tuan-tuan, jumpa balik anak-anak ni dalam syurga. Jumpa arwah mak kita, jumpa bapak kita yang dah meninggal, datuk kita, nenek kita yang dah meninggal tu boleh jumpa balik dalam syurga. Ustaz tak payah jumpa pun tak apa Ustaz, isteri saya tak cantik pun. Dalam syurga bang, isteri kita lebih cantik pada bidadari. Ni akak-akak nanti jadi ketua bidadari tau. Jangan tu jealous dengan bidadari pula. Tak, akak lagi handsome pula, lagi cun dari bidadari. Ni yang mana ada jerawat ni, dalam syurga tak ada. Muka licin. Dalam dunia memanglah muka macam bulan menggerutu je. Dalam syurga besok cantik. Akak-akak dalam syurga besok putih bersih. Hari ni isteri kita nak jadi putih, pakai krim pencerah. Muka putih, tangan hitam, menakutkan tau. Dalam syurga besok semua cantik. Akak-akak, suami kita sekarang tak handsome, nanti dalam syurga handsome. Gigi penuh. Sekarang gigi tak ada. Bila ketawa nampak dua batang. Tak nak lah Ustaz, nak cari husband lain lah dalam syurga. Dia lagi handsome nanti. Semua sebaya belakang. Abang-abang, sebab tu kalau kita dapat isteri yang ada sekarang ni redha, dalam syurga besok tak apa Allah bagi cantik. Ini tidak duk cari yang cantik saja. Baik,
Kita boleh jumpa balik anak kita, kita boleh jumpa balik isteri kita, jumpa balik suami kita, jumpa balik mak bapak kita, dan kita boleh duduk dalam syurga dalam satu mahligai yang sama. Mahligai dalam syurga yang sangat menyeronokkan. Ada anak, ada mak, ada bapak, ada semua. Tuan-tuan, cuba tengok dalam dewan ni. Tak muat sampai dewan ni naik di atas. Tak muat sampai duduk di luar. Di luar. Tak muat. Abang rela cakap, sorry, dalam tak muat, duduk kat luar, bersila kat luar. Agak-agak dalam syurga nanti macam ni tak? Ada kat tepi-tepi pintu syurga macam tu? Ada tak entah? Nak masuk dalam syurga, malaikat tahan. Minta maaf makcik, syurga penuh. Tolonglah malaikat. Makcik dari Nabawan ni jauh. Nabawan tak Nabawan? Belah kata dia. Agak-agak ada tak dialog tu? Tak ada. Semua orang boleh masuk. Semua yang datang malam ni boleh masuk syurga. Kalau kita baik, taat pada Allah dan Rasul, mai masuk syurga. Dan muat. Dan paling seronok lagi tuan-tuan, kita duduk bersama dengan keluarga kita. Akak-akak tak payah sedih anak meninggal, nanti dalam syurga jumpa. Abang-abang tak payah sedih sangat mak meninggal, nanti jumpa balik dalam syurga. Akak-akak tak payah sedih suami meninggal, dalam syurga jumpa balik. Abang-abang tak payah sedih sangat isteri meninggal, lagi 4 hari kahwin lain, selesai masalah. Yang tertambah lah. Sebab Allah Ta'ala sebut, kamu boleh berkumpul semula dengan satu syarat. Apa syarat boleh jumpa balik? Kamu jadilah golongan yang musyfiqin ketika hidup dalam dunia. Apa dia musyfiqin? Musyfiqin. Jangan jadi musyrikin pula, jauh tu. Musyfiqin. Adik-adik cuba sebut musyfiqin. Musfiqin. Macam speaking orang putih pula ya. Musyfiqin. Fiqin. Tu dia tuan-tuan. Malam ni abang kita dapat yang itu je. Apa yang kau dapat ceramah Ustaz Kazim? Musyfiqin. Sudah. Dapat yang tu pun jadilah. Jangan yang tu pun tak dapat. Abang, tadi abang dengar ceramah Ustaz Kazim, abang dapat apa? Apa yang dia cakap tu jelas lah. Yalah, dia cakap apa bang? Kira terang lah apa yang dia cakap tu. Yalah, dia cakap apa, kira jelas lah kan. Yalah, dia pun, yalah jelas lah. Dia kata apa, kira terang lah kata dia. Rupanya dia tidur belakang tuan-tuan. Dia bukan dengar ceramah kita. Apa dia? Musyfiqin. Bila anak-anak ni tak semayang, dia marah. Semayang, mai ayah jadi imam. Musyfiqin. Bila isteri dia keluar rumah tak tutup aurat, Leha masuk, pakai tudung baru keluar. Leha pun pakai tudung, kain tak pakai, begitu kan. La ilaha illallah. Bila dia nak makan makanan yang halal saja, cuba awak makan, apa ni awak makan ni? Ini ayah, saya curi dekat tabung surau. Apa? Pulangkan balik. Dia betul-betul jaga tuan-tuan. Dia tak nak buat isteri dia dosa, dia tak suka anak dia buat dosa, dia tak suka dia buat dosa. Dia betul-betul jadi bapa yang baik, mak yang baik, anak yang baik. Mereka ini akan berkumpul semula di dalam syurga. Tetapi hidup kita memanglah kita nak masuk syurga, tetapi cabaran banyak. Ni yang datang ceramah ni pun cabaran. Cabaran apa saya tuan-tuan? Cabaran sakit, tak sihat. Saya ni daripada Kuala Lumpur sampai KLIA, sampai Nabawan, sampai ke tempat tuan-tuan ni
Nah bawah ni sampai atas kerusi tu orang duk tanya lagi, ustaz sihat? Nampak? Soalan dia, ustaz sihat? Tadi saya pergi beli air dekat Pekan Keningau, air mineral tuan-tuan. Tokek kedai dia tanya, you sihat? Lah, Cina ni pun kenal saya. Cina dekat Keningau beli air mineral tadi. Saya pergi dekat airport, Uncle India angkat beg saya dekat airport. You sudah sihat ke Datuk? Oh, semua orang tanya, sihat ke sakit? Saya pergi ceramah dekat Negeri Sembilan, berhenti dekat Seremban. Saya dah habis makan, nak pergi ke kereta, ada satu pakcik gini, dia duduk atas wheelchair. Dia tengok saya, Ustaz Kazim ke? Ya, saya bang. Ustaz sihat? Saya kata saya sihat, yang tak sihat abang. Begini, abang sakit apa bang? Stroke. Apa? Stroke. Oh, stroke. Punya seksa nak cakap stroke. Dia tak sihat, dia pula tanya saya, Ustaz sihat? Ada di sini yang berpenyakit. Ada sini yang diuji dengan miskin, tak ada duit. Orang sebelah dia dengar ceramah makan kacang, dia tak ada duit beli kacang, dia tengok je. Orang sebelah pun tak kasih tu, kedekut betul. Dia tengok je. Last dia tanya, kacang ke? Astagfirullahaladzim. Itu tandanya dia minta, bagilah, nak ambil awak sikit. Ini sampai orang sebelah tanya, kacang ke? Sedap tak? Itu tandanya dia minta. Miskin. Ada orang yang diuji dengan anak tak ada. Ada orang yang diuji suami garang. Ada orang yang diuji isteri garang. Ada orang yang diuji anak nakal. Itulah nama dia lukisan hidup. Itu namanya lukisan alam. Hidup tak selalu cerah. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Ulang balik lagu ni tuan-tuan. Hidup tidak selalunya indah. Langit tak selalu cerah. Suram malam tak berbintang. Itulah lukisan alam. Lukisan alam. Saya Allah uji dengan sakit. Saya nak buat apa? Ada saya nak marah dengan Allah? Tak. Kalau inilah jalannya untuk Allah hapuskan dosa saya, lagi sakit pun saya nak. Janji dosa saya Allah hapus, alhamdulillah. Abang ni dia duduk sebelah saya, dia boleh tengok macam mana luka di tangan saya. Nampak? Luka dia macam orang ambil pisau, orang toreh, orang toreh, orang toreh. Ni, ini yang terbaru. Okey, di mana-mana saja berlaku dia luka. Sakit tuan-tuan. Pedih bila mandi. Nak tidur malam, tak di belakang ni pun sakit. Lah duduk macam itu atas katil. Allah uji bukan setahun, berbelas-belas tahun. Tapi itu adalah Allah berezeki pada saya. Saya kena redha. Dan Allah nak hapuskan dosa saya, alhamdulillah. Syukur. Saya pernah tak boleh kencing. Saya pernah kencing sehari 30 kali. Kencing. Nama dia kincing kuat. La ilaha illallah. Masuk hospital. Saya duduk tepi toilet.
dekat hospital, duduk macam ni. Nurse bagi dekat saya bekas suruh kencing atas katil. Tak nak lah saya. Sihat-sihat suruh kencing atas katil. Letak pula dalam teko tu pula, tuan-tuan tahu kan? Tak sanggup saya. Saya duduk tepi tandas lagi saya sanggup. Nak ke tandas keluar, tandas keluar. Sehari 30 kali. Satu malam saya tak boleh keluar air kencing. Menjerit, sakit, nurse tolong, sakit. Nak kencing tak boleh. Doktor kata kasih air garam. Masuk kat sini kasih air garam. Lagi tak boleh buang. Sakit gila tuan-tuan. Pukul 4 pagi saya kata you panggil doktor you sekarang, selesaikan cepat. Doktor datang tuan-tuan, dia tebuk di sini. Bila dia tebuk di sini, air keluar. Satu balang keluar, satu terpawai ke plastik tu. Besok masuk dalam MRI. Adik tahu MRI tu apa? Keranda. Dekat hospital dia ada keranda, nama dia MRI. Sempit ya Allah, jengkal masuk dalam tu ya Allah. Saya tanya kat doktor berapa lama? Tak lama ustaz, 45 minit. Duduk dalam terowong dia, dalam tunnel. Sempit, duduk sempit. 45 minit, tong-tang muzik dia. Saya kata saya nak selawat sallallahu ala Muhammad, tong-tang dalam tu. Bila dah keluar, alhamdulillah. Doktor kata ustaz, tak nampak lah ustaz. So masuk lagi sekali. What? Saya kata tuan, seksa betul tuan. Masuk lagi sekali. Berapa lama? Tak lama ustaz, 45 minit. Astaghfirullahalazim. Sejam lebih tuan-tuan duk tong-tang. Akak-akak kalau ada anak yang nakal-nakal, hantar je masuk MRI. Ikat di kaki tangan, sumbat dalam MRI setengah jam dalam tu. Biar kau rasa. Macam tu lah rasanya duduk dalam keranda tau. Cuma nasib baik nurse dia baik. Lembut-lembut je nurse dia. Tak lama ustaz, kejap je. Kalau nurse dia macam penggali kubur, lari saya. Tak lama ustaz, 45 minit saja. Mampus tuan. Lari saya tuan. Bila dah keluar, doktor tunjuk dekat saya. Encik ustaz, sekarang ini dia tunjuk gambar tu. You punya tak boleh kencing. Sekarang ni ada satu benda putih, ada benda putih sini. Jadi dia menghalang, dia boleh dia sekat you punya kencing. So you tak boleh kencing lah. So macam mana doktor mau buat? Mau operate lah? Kita tak operate lah sebab dia risiko tinggi ya. Kita tak nak operate lah. Habis tu kalau tak nak operate macam mana nak buat? Kita akan masukkan kabel lah dalam saluran kencing lah. Apa? Kita akan masukkan kabel dalam saluran kencing. Kita kasih masuk, kita tarik dia keluar. Tuan-tuan boleh bayang tak masuk ke saluran kencing macam mana? Macam mikrofon. Tuan-tuan nampak mikrofon? Kebetulan mikrofon saya pegang tuan-tuan. Masuk ke saluran kencing ni tuan-tuan merung. No. Siapakah yang salah? Ku tak tahu. Aduh. Saya kata dekat doktor tu, doktor boleh tak saya bincang dengan doktor lain? Doktor nombor 2 kata buat, doktor nombor 3 kata buat. Abang-abang, saya cuma sebut saluran masuk dekat saluran kencing, tarik. Abang-abang dah rasa naik bulu roma. Adik-adik ni kata, ni adik-adik ni. Ya akak pula. Itu akak tuan-tuan. Macam mana dengan saya? Macam mana dengan saya? Buat tuan-tuan. Saya serah diri kat doktor buat.
Lepas 2 hari baru doktor datang. Dan bila doktor datang, doktor tu kata apa? Macam mana doktor keputusan? Selepas tarik keluar, kita sudah masuk, kita sudah puas, tetapi bila kita mau sampai tu mau tarik itu putih keluar, itu putih dia lari di atas tu. Oh sudah tuan-tuan. So sekarang kita tak boleh tarik dia keluar. Saya takut nanti lari naik atas. Habis itu sekarang mau buat apa? Sekarang kita sudah bincang, kita mau buat lagi sekali. What? Saya kata tuan-tuan. Dia nak buat lagi sekali. No. Tuan-tuan, berpuluh-puluh hari saya tak boleh kencing. Sakit. Bawa beg kencing. Masa tu saya ceramah pakai jubah, tapi dalam jubah tu ada beg kencing. Orang tak tahu. Sebab tu berhati-hatilah dengan orang yang pakai jubah. Kita tak tahu apa ada dalam dia tuan-tuan. Ustaz kita pakai jubah pula dah. Susah hati tuan-tuan. Saya buat contoh. Sakit tuan-tuan. Jadi kalau ada orang cakap Ustaz Kazim sakit tu, yang ini tuan-tuan tengok di sini, tuan-tuan tak tengok tempat lain. Tak payah susah hati. Allah Ta'ala ganti yang lain. Yang ini tuan-tuan, yang sakit saya kulit ni, setitis derita yang Tuhan bagi, segunung kurniaan Allah ganti. Tuan-tuan pegang kata-kata saya ni. Setitis derita yang kita dapat, segunung kurniaan Allah menanti. Apa tuan-tuan takut? Jangan takut. Jangan sedih dengan apa yang Allah bagi dan Allah tak bagi. Yang kita nak ialah redha saja. Itu rezeki. Saya operate kaki tuan-tuan. Saya keluarkan gambar tu dalam video tu dalam TikTok dan Facebook. TikTok ban video tu, Facebook block video tu. Gambar kaki saya kena operate. Saya rakam tuan-tuan. Saya kan TikTok tak block, Facebook tak block, dia block. Dia kata video tu menakutkan orang. Apa yang saya nak cakap pada tuan-tuan? Video tu doktor belah kaki saya, tak ada darah, tak ada nanah, tak ada darah. Tuan-tuan bayangkan dia belah tak ada darah. Saya ni keturunan Mahsuri ke mak tuan-tuan. Pelik tak? Jadi banyak benda pelik yang berlaku. Jangan takut. Kita tawakal kepada Allah, kita bertakwa kepada Allah, Allah bagi senang. Lepas kaki saya tak boleh berjalan, Siti Nurhaliza bagi dekat saya wheelchair. Dapat kursi daripada Siti Nurhaliza. Jadi akak-akak kalau nak dapat wheelchair daripada dia, minta kaki sakit. Yang mana faham, tak faham sudah. Saya dapat daripada Ustaz Ebik Liu pun bagi juga. Jadi akak-akak kalau nak dapat tu, minta sakit. InsyaAllah Ustaz Ebik Liu sampai. Jadi apa masalah? Bila kaki saya naik merebak sampai ke atas, datang pengarah filem. Ustaz, kami nak bagi hero filem pada Ustaz. Baik. Jadi apa yang susah dengan sakit, Allah nak bagi nikmat yang lain. Allah bagi nikmat lain. Saya kena serangan jantung 2016. Sedang saya ceramah, saya kena serangan jantung. Naik ambulans, pergi hospital kecemasan. Masuk ICU tuan-tuan. Saya ceramah pukul 9 malam, kena serangan 9.15, 10.30 dah keluar dalam FB. Ustaz Kazim meninggal dunia. Kalau ikut FB, saya dah meninggal 2016. Ni yang datang ni zombie. Dalam zombie ni tuan. Sakit jantung. Tapi saya sihat. Doktor kata saya tak ada sakit jantung. Semalam Ustaz letih. Kalau gitu saya nak balik. Besoknya saya nak balik. Jangan balik lagi Ustaz. Kami nak buat NGO masuk dakwat. Nak tengok jantung Ustaz tersumbat ke tidak.
Tak payahlah, tak nak. Saya dah macam operate, semuanya tak ada apa. Datang doktor lelaki, kami nak buat lagi. Ustaz tak boleh balik. Tak nak, saya tak nak. Saya tak nak, tak nahi, kebenahi. Nahi, saya tak nak. Datang doktor perempuan, muda pula. Ustaz, kita buat tak lama pun kita buat Bila cadangnya doktor tu? Terus buat tuan-tuan, 99.99% tersumbat 3. Doktor tengah berbual dengan saya, tu Ustaz nampak tak, kita dah masuk, tengok kat skrin monitor tu, kita dah masuk dah sekarang. Tu dia tak, tiba-tiba dia senyap tau. Bila dia senyap, saya, apa yang doktor senyap? Datuk kena serangan jantung dah 2 kali. Sekarang tersumbat 3 saluran. Datuk tak tahu ke? Mana saya tahu. Saya baru balik pada Aceh. Saya baru balik pada Mekah. Mana saya tahu. Sihat je saya. Dia diam tau. Dia mengucap la ilaha illallah. Anytime boleh mati. Tiba-tiba doktor daripada luar bilik tu masuk. Dia kata, Datuk, doktor, pesakit di luar hadiahkan pada Ustaz Kazim stand jantung tu, bagi kat Ustaz Kazim. Dia tak nak ambil, dia bagi Ustaz tu. Alhamdulillah. Sampai sekarang saya tak tahu siapa yang sedekah stand spring dalam jantung saya. Siapa yang bagi tu tuan-tuan? Siapa yang gerakkan dia bagi? Allah. Sebab tu jangan takut. 1 masuk dulu, 2 simpan dulu, tunggu nak dapat stand yang baru berminggu-minggu tuan-tuan. Sebab tu kita jangan takut. Tuan-tuan buat kerja Islam, buat kerja dakwah, buat tolong orang, buat baik. Allah tolong tuan-tuan. Dan waktu yang Allah tolong, kita tak sangka bila dia nak tolong kita. Saat yang orang lain tak boleh bantu, Allah bantu kita. Jadi dekat saya tuan-tuan. Sampai sekarang saya nak cari orang yang sedekah. Kalau tidak, saya dah tak ada tuan-tuan. Kalau ikut ada, bila dapat macam itu, saya syukur pada Allah. Allah selamatkan saya. Saya tak marah pun. Bila saya nak balik ke Ipoh, ada orang hantar helikopter dekat saya sebelah Padang Hospital. Siapa yang hantar, saya tak tahu. Bawa Ustaz Kazim naik helikopter balik ke Ipoh dari Kelantan. Percuma, orang bayar. Saya tanya pada kapten helikopter tu, Kapten, orang ni dia kasih terus ke helikopter ni? Tak, bawa Ustaz balik Ipoh je. Oh, ingat kasih terus. Kasih terus kan senang ceramah lepas ni. Helikopternya besar. Seat dia boleh muat 4 orang. Seat dia boleh muat 4 orang. Warna kuning, kapet dia warna kuning, seat dia warna kuning atas dia. Bila naik di atas, dada saya sempit, saya boleh tidur atas seat dia. Jadi akak-akak kalau rasa-rasa nak naik helikopter yang kuning, minta sakit jantung, silat-silat boleh naik ambulans ataupun van jenazah, insya-Allah. Tuan-tuan, sampai sekarang di airport, kalau saya beratur, polis panggil, panjang queue dia. Ustaz Kazim, tak payah beratur. Ustaz Kazim, minta maaf ya, dia sakit jantung. Nak tengok beg saya banyak, lambat. Ustaz Kazim, minta maaf ya, dia sakit jantung. Jadi akak-akak kalau tak nak beratur, minta sakit jantung, insya-Allah. Kalau Allah nak bagi senang lagi awak hidup, kenapa awak susah hati bila awak sakit? Kalau Allah nak bagi awak rezeki, kenapa awak benci dengan masalah awak? Ada benda lain yang Allah nak bagi. Sabar. Sabar. Teruskan taat kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki. Saya dah ceramah ni tuan-tuan 1 jam 30 minit. Terasa tak? Memang tak terasa lah. Yang terasa saya tu.
bercakap non-stop, akak-akak apa terasa? Gelak daripada awal sampai habis. 1 jam 30 minit. Last saya datang sini bila bang? Tak ingat? Masa buat kompleks Tukan, tahu bila 2000 berapa 2015. Jadi ya, maknanya dah 7 tahun lah. Jadi kalau nak jemput lagi 7 tahun dari sekarang, insya-Allah. Okey. Hidup tidak selalunya indah, langit tak selalu cerah, suram malam tak berbintang, itulah lukisan alam, begitu aturan Tuhan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Kita jumpa lagi 7 tahun dari sekarang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis ucapkan ribuan terima kasih di atas semua yang telah disampaikan oleh yang berbahagia tadi, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan berjumpa lagi dalam masa-masa yang akan datang. Saya mewakili seluruh Majelis Kuasa melaksanakan program santai bersama dengan Ustaz Kazim pada malam ini, merekamkan dan mengucapkan ribuan terima kasih di atas sokongan dan kerjasama daripada Badan Dakwah Daerah Nabawan, daripada Hiali, daripada Jakim, dan juga daripada Jabatan Ahli Wal Agama Islam Negeri Sabah. Kita mohon kepada hadirin sekalian agar kita mengambil satu gambar bersama dengan Ustaz Kazim, dan kita mohon kepada semua hadirin supaya berdiri, dan VIP akan berdiri di hadapan sini. Kita mohon kepada adik-adik supaya beri laluan kepada Ustaz. Baik Ustaz. Adik-adik khususnya beri ruang kepada Ustaz. Dan kita bekerjasama daripada Abang Raya untuk keselamatan, kawalan keselamatan dan juga laluan keluar daripada dewan ini. Sekali lagi, bagi mewakili seluruh juru kuasa program santai bersama dengan Ustaz Kazim pada malam ini, merekamkan jutaan terima kasih di atas ruang dan kesempatan Dato bersama dengan seluruh masyarakat di daerah Nabawan. Dan bagi anda yang akan balik ke tempat masing-masing, mudah-mudahan sampai dengan selamat. Sama ada anda yang balik ke Tenong, Tambunan, Keningau, dan Sub.
Saya mohon kepada Abang Rela untuk bagi kawalan keselamatan, minta bantuan Abang Rela. Kita mohon kepada semua masyarakat Islam maupun yang tidak Islam yang ada di dalam dunia ini. Kita bagi satu tabungan yang cukup gemur sebagai penghargaan kita bersama dalam majlis ini. Terima kasih kepada anda di atas dukungan dan kerjasama bagi menjayakan program pada malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kita akan sekali lagi mengadakan program ilmu seperti ini. Minta kerjasama kepada pemilik dua-dua sama di sekali lagi minta diangkatkan ya kita sebutkan sebentar hari menjadi terang menghapus dia ya Rasulullah kami datang selamanya jauh tertinggi membina satu akidah menjadi kami sekali lagi minta kerjasama kepada pemilik khairat berwarna warna putih untuk beri laluan kepada yang berpindah dan untuk penceramah kita pada malam ini. حديث عن القرآن Saya sekali lagi mewakili seluruh jadi sinar cahaya terang dengan Ustaz Qasim Ilyas. itu yang kau wariskan Dan berkata kita terima kasih agar selamat hingga akhirat ya Rasulullah Ya Rasulullah